Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM Kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari negeri Kelantan. Lihat soalan kita yang pertama. Pelajar 1 menunjukkan suatu satah kartes. Tulis 4 ketaksamaan yang mentarifkan rantau yang berlorek. Baiklah, di sini kita ada 4 garis. Di sini cikgu akan labelkan garis itu dengan nombor dan label ini adalah dibuat secara rawak. Ini adalah garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua, kemudian ini adalah garis yang ketiga di sini, dan ini adalah garis yang keempat. Kita lihat garis kita yang pertama, iaitu garis melintang. Garis ini adalah garis yang menyentuh pada paksi Y sama dengan 8. Dan garis ini adalah garis melintang ataupun garis mengufuk, jadi dia tidak mempunyai nilai kecerunan. Maka nama garis ini adalah garis Y sama dengan 8. Kemudian kita lihat pula kedudukan kawasan berlorek berada di bawah garis. Jadi garisnya adalah, ketaksamaannya adalah Y lebih kecil daripada 8. Kita buat lebih kecil daripada 8 kerana garis ini merupakan garis putus-putus. Jadi dia tidak termasuk 8. Jadi jawapan pertama kita adalah Y lebih kecil daripada 8. Seterusnya terlihat garis kita yang kedua, itu garis menegak atau garis mencancang, dan garis ini memintas pada paksi X pada kedudukan negatif 12. Maka nama garis ini adalah garis X sama dengan negatif 12. Kemudian kita lihat pula kawasan yang berlorek berada di sebelah kanan. Bermaksud dia adalah kawasan yang lebih besar. Jadi kita akan tulis ketaksamaannya adalah X lebih besar daripada negatif 12. Sama seperti tadi, garis ini adalah garis putus-putus, jadi kita tidak letak sama dengan di bawah. Jadi jawapan kita yang kedua adalah X lebih besar daripada negatif 12. Seterusnya adalah garis yang ketiga. Garis ketiga di sini kalau kita lihat dia merupakan paksi X. Dan apabila garis itu adalah paksi X, dia akan memintas pada paksi Y pada kedudukan kosong. Jadi nama garis paksi X ini adalah garis Y sama dengan kosong. Kemudian kawasan melorek berada di bahagian atas garis. Jadi kita akan tulis ketaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan kosong. Di sini kita letak sama dengan disebabkan dia adalah garis paksi X. Dan garis paksi X adalah garis penuh ataupun garis padu. Jadi jawapan ketiga kita adalah Y lebih besar sama dengan sifar. Dan seterusnya, garis kita yang terakhir, garis yang keempat di sini. Garis ini adalah garis condong. Jadi kita akan cari kecerunan garis ini. Kecerunan secara umumnya adalah tegak per ufuk. Ataupun kalau kita semak pada ruangan rumus, kita boleh cari nilai M sama dengan negatif pintasan paksi Y per dengan pintasan paksi X. Jadi di sini kita ada pintasan paksi Y 8 dan pintasan paksi X-nya adalah negatif 8. Jadi kita letakkan nilai ini di dalam rumus ini, kita akan dapat negatif 8 per negatif 8. Jadi kita dapat M sama dengan 1. Kecerunannya sama dengan 1. Kemudian nilai C-nya di sini, iaitu pintasan Y sama dengan 8. Terdapat di sini. Jadi bersamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan MX, iaitu M1 jadi X tambah 8. Kemudian kawasan berlorek berada di bahagian atas garis. Jadi ketaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan X tambah 8. Di sini kita letak sama dengan disebabkan garis ini merupakan garis penuh ataupun garis padu. Jadi jawapan kita adalah Y lebih besar sama dengan X tambah 8. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menyatakan keempat-empat ketaksamaan ini, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Dan jumlah keseluruhan markah adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Diberi luas segitiga A berubah secara langsung dengan pemala K dengan tinggi X cm dan tapak Y cm.
Raju mempunyai sekeping kadbod berbentuk segitiga dengan X dan Y masing-masing 80 cm dan 48 cm. Hitung nilai K jika luas kadbod ialah 15,360 cm persegi. Seterusnya, hitung nilai A jika raju mempunyai sekeping kadbod dengan jumlah X dan Y 180 cm, di mana nisbah X kepada Y ialah 5:4. Baiklah, pertama sekali kita lihat ini merupakan suatu ubahan. Jadi kita akan tulis ubahannya terlebih dahulu, iaitu A berubah secara langsung dengan pemalar. Jadi di sini dinyatakan pemalar, maksud kita akan tulis terus sebagai persamaan, iaitu K, X dan juga Y. Kemudian diberi nilai A di sini adalah 15,360 sama dengan, kemudian K dan X juga diberi di sini 80, kita ambil 80, kemudian darab dengan Y. Y di sini diberi 48, terdarab dengan 48. Maka kita boleh dapatkan nilai K di sini. Itu pemalarnya. Dan kita terus tekan calculator, kita akan dapat nilai K sama dengan 4. Baiklah, seterusnya kita kena dapatkan pula luas bagi sekeping kadbod lagi, di mana kalau kita lihat di sini maklumat yang diberi, jumlah X dan Y adalah 180. Kemudian diberi nisbah X kepada Y adalah 5:4. Jadi X nisbah Y 5:4. Di mana panjang keseluruhan XY ini adalah 180. Jadi untuk mendapatkan panjang X dan Y, kita akan tambah nisbahnya di sini, iaitu 5 tambah 4 terdapat 9. Kemudian kita ambil 180, kita bahagi dengan 9 untuk mendapatkan 1 unit. Dan di sini kita akan dapat nilai untuk 1 unit nisbah itu adalah 20. Maka untuk dapatkan nilai X, kita ambil 5 darab dengan 20, kita dapat 100. Kemudian untuk Y, kita ambil 4 darab 20, kita dapat 80. Jadi panjang X adalah 100 dan panjang Y adalah 80. Kemudian kita akan dapatkan luas untuk kadbod yang ini adalah A sama dengan KXY. Iaitu nilai K di sini adalah 4 darab dengan X 100 darab dengan Y 80. Kita terus tekan calculator, kita akan dapat nilainya adalah 32,000. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah, kita menggantikan nilai A, X dan Y dalam persamaan terdapat 1 markah dan jawapan untuk K 1 markah. Seterusnya kita dapatkan pula luas bagi kadbod yang seterusnya, tergantikan nilai 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 3. Zulaikha berumur 132 asas 6 tahun. Umur Zulaikha adalah 2 kali umur anak perempuannya, Zahira. Nisbah umur Zahira kepada umur adik lelakinya, Ahmad, ialah 7:6. Hitung jumlah umur Zulaikha dan anak-anaknya dalam asas 7. Baiklah, di sini diberi umur dalam asas 6, iaitu 1, 3, 2, asas 6. Untuk memudahkan pengiraan, kita akan tukar dulu asas 6 ini kepada asas 10. Jadi untuk menukar asas 6 kepada asas 10, kita akan buat pendaraban. Itu 1 darab dengan 6 sebab dia asas 6. Kemudian 1 ini berada pada kedudukan 2. Jadi kita kuasa 2 kan. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa 1. Tambah 2 darab 6 kuasa 0. Kemudian kita terus tekan calculator. Kita akan dapat jawapannya di sini adalah 56. Jadi umur Zulaikha adalah 56 tahun. Kemudian di sini dia beritahu umur Zulaikha 2 kali umur anak perempuannya Zahira. Jadi umur Zahira, ZA di sini adalah 56 kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 28. Kemudian seterusnya kita akan dapatkan pula umur adik lelaki untuk Zahira, iaitu Ahmad, di mana nisbahnya adalah 7:6. Jadi Zahira ni 7 bermaksud sama dengan 28 dan Ahmad ni adalah digantikan sebagai X. Jadi untuk mendapatkan umur Ahmad, kita akan buat
nisbah iaitu 7/28 sama dengan 6/X. Di sini kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai X di sini adalah 24. Jadi umur Ahmad adalah 24. Kemudian kita tambahkan ketiga-tiga umur mereka iaitu emaknya 56 tambah Zahira 28 dan tambah Ahmad 24. Kita akan dapat 108 tahun. Jawapan ini dalam asas 10. Kemudian kita akan tukar kepada asas 7 pula. Jadi untuk menukar asas 10 kepada asas 7 ataupun mana-mana asas, kita akan buat pembahagian berulang. Itu kita ambil 108 terbahagikan dengan asas yang kita nak tukar itu 7. Jadi 108 bahagi 7, kita akan dapat 15 dan bakinya di sini adalah 3. Kemudian 15 bahagi dengan 7, kita akan dapat 2. Jadi bakinya di sini 1. Kemudian 2 bahagi 7 dah tak boleh sifar. Jadi nilai terakhir di sini kita turunkannya 2. Jadi untuk dapatkan jawapan, kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi jawapan akhir kita adalah 213 asas 7. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan umur Zulaika, itu 56, terdapat 1 markah. Kemudian kita mendapatkan umur anaknya 28, 1 markah. Kemudian kita dapatkan pula umur Ahmad 24, 1 markah. Kemudian kita tukarkan jumlah umur mereka kepada asas 7, kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Di sebuah pameran perabot, terdapat sekeping tingkap berbentuk bulat yang dihiasi dengan ukuran bulatan kecil yang sama saiz seperti rajah 2. Jejari tingkap tersebut ialah 72 cm. Hitung luas kawasan yang tidak diukir. Pada diberi di sini, jejari tingkap adalah 72 cm. Kita lihat di sini, kita boleh lukis jejarinya daripada di sini adalah 72. Dan kalau kita lihat, jejari tingkap ini bersamaan dengan 3 jejari bulatan kecil ini. Sama sampai ke sini. Sini 1, sini 2 dan sini 3. Jadi untuk mendapatkan jejari bulatan kecil, kita akan ambil 72 kita bahagikan dengan 3. Jadi 72 bahagi 3, kita akan dapat 24. Jadi jejari untuk bulatan kecil itu adalah 24 cm. Jadi untuk mendapatkan luas kawasan yang tidak berukir, kita akan ambil luas bulatan besar tolak dengan bulatan kecil. Dan bulatan kecil itu ada 7. Kita guna pi j kuasa 2, iaitu 22/7 darab 72 kuasa 2. Dan tolak dengan 7 bulatan kecil. Jadi kita ambil 7 darab dengan pi darab dengan j yang ada 24 kuasa 2. Kemudian kita terus boleh tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan kita 3620 4/7. Ataupun kita boleh juga tulis dalam bentuk pecahan tak wajar 25344/7 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan 3620.57. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita menggunakan rumus yang betul untuk mendapatkan luas bulatan besar 1 markah, kemudian bulatan kecil 1 markah, kemudian kita melakukan operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 5. A. Tentukan sama ada hujah berikut sah atau tidak. Bagi hujah sah, tentukan sama ada ia munasabah atau tidak munasabah. Dan kalau kita lihat di sini, markahnya adalah 2 markah. Dan kita perlu dapatkan 2 jawapan. Jadi, kita boleh agak bahawa jawapan soalan ini tentulah sah. Kerana bila jawapannya sah, kita boleh kena tentukan sama ada dia munasabah ataupun tidak munasabah. Jadi bagaimanakah hujah ini sah? Pertama sekali kita lihat premis 1. Semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Jadi menggunakan perkataan semua di sini bermaksud ini adalah hujah bentuk 1. Kalau hujah bentuk 1, kita akan tulis semua A adalah B. Jadi nombor perdana itu adalah perkara A, nombor ganjil adalah perkara B. Kemudian untuk premis 2, 3 ialah nombor perdana.
3 ini adalah perkara C, nombor perdana di sini adalah perkara A, sama seperti di atas tadi. Maka untuk kesimpulan, 3 ialah nombor ganjil. Jadi, C ialah B. Nombor ganjil di sini adalah perkara B untuk premis 1 tadi. Jadi, hujah ini adalah hujah yang sah disebabkan dia mengikut hujah bentuk 1. Kemudian, kita kena tentukan sama ada hujah ini munasabah ataupun tidak munasabah. Ia berdasarkan kepada kebenaran premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Kita lihat premis pertama, semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Jadi premis 1 ini adalah tidak benar ataupun palsu. Kerana bukan semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Kerana kita ada nombor 2 yang merupakan nombor perdana dan adalah nombor genap. Jadi hujah ini adalah sah tetapi tidak munasabah. Seterusnya kita lihat soalan B. Bentukkan implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi di bawah. Seterusnya, tuliskan kontrapositif bagi implikasi berikut. Kita lihat implikasinya, jika A adalah satu nombor ganjil, maka A tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Jadi ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Jadi untuk menulis P jika dan hanya jika Q, kita ambil A ialah nombor ganjil jika dan hanya jika A tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kita akan tulis jawapan kita. Seterusnya pula adalah untuk menulis kontrapositif bagi implikasi berikut. Untuk mendapatkan kontrapositif, jadi kita akan tulis jika penafian Q, maka penafian P. Jadi di sini kita akan tulis jika A boleh dibahagi tepat dengan 2, maka A bukan nombor ganjil. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita nyatakan sah 1 markah dan tidak munasabah 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita menulis implikasi dalam bentuk P jika dan hanya jika Q 1 markah, kemudian kita tulis kontrapositif 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 6. Darjah 3 menunjukkan bukaan bagi kotak berbentuk kuboid. Ungkapkan jumlah luas permukaan kuboid itu dalam sebutan R dan S. Seterusnya, hitung isi padu dalam sentimeter padu kotak itu jika R sama dengan 4 dan S sama dengan 6 cm. Dan pertama sekali, kita akan ungkapkan luas permukaan kuboid tersebut dalam sebutan R dan S. Dan kita lihat di sini, kita ada dua bentuk segi 4. Yang pertama segi 4 tepat dan ini adalah segi 4 sama. Segi 4 tepat kita ada 4, 1, 2, 3 ada 4 dan segi 4 sama kita ada 2. Pertama sekali kita akan ungkapkan segi 4 tepat terlebih dahulu, di mana luasnya adalah panjang darab lebar iaitu 4R kuasa 2 terdarabkan dengan lebarnya di sini adalah 2S. Kemudian kita ada 4 keping darabkan dengan 4. Kemudian tertambah dengan luas segi 4 sama, kita ada 2 keping, iaitu 2S darab dengan 2S. Ataupun kita boleh tulis 2S kuasa 2. Kemudian kita kembangkan, kita akan dapat 16R kuasa 2 darab 8S tambah dengan 8S kuasa 2. Seterusnya kita akan dapatkan pula isi padu. Isi padu adalah panjang darab lebar dan darab tinggi. Iaitu kita akan ambil 4R kuasa 2 darab 2S darab dengan 2S. Kemudian kita akan gantikan nilai R dan nilai S seperti yang telah diberi di dalam soalan. Iaitu 4 darab dengan R, 4 kuasa 2 tambah 2 darab S iaitu 6 tambah silap. Kemudian kita akan gantikan nilai R dan nilai S yang telah diberi di dalam soalan, iaitu 4 darab R iaitu 4 kuasa 2 darab 2 darab S iaitu 6 darab dengan 2 darab 6. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita 9,216. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Pertama sekali, kita mendapatkan luas keseluruhan permukaan kuboid itu
Langkah pengiraan 1 markah, kemudian jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian seterusnya kita mendapatkan isi padu kuboid. Kita menggunakan rumus yang betul, panjang darab lebar darab tinggi dan menggantikan nilai-nilai yang diberi dalam soalan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Selanjutnya terlihat soalan nombor 7. Jadual 1 di bawah menunjukkan pelan keuangan yang disediakan oleh Cikgu Muji untuk menguruskan wangnya dengan berkesan. Hitung pendapatan aktif. Bila di sini terlihat pada bahagian pendapatan bersih, pendapatan aktif adalah gaji guru dan juga gaji guru tuition. Jadi kita akan ambil 5,500 dan kita akan tambah dengan 2,000. Dan kita akan dapat RM7,500. Seterusnya adalah pendapatan pasif, iaitu 2 lagi pendapatannya, iaitu sewa diterima dan juga dividen saham. 1,550 kita tambah dengan 600. Dan kita akan dapat RM2,150. Seterusnya adalah perbelanjaan tetap. Jadi di sini kita akan lihat yang mana satu adalah perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap di sini adalah terdiri daripada ansuran rumah iaitu RM1,200 dan juga ansuran kereta RM750. Jadi kita akan ambil RM1,200 tambah RM750. Dan kita akan dapat RM1,950. Kemudian soalan yang terakhir, perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tidak tetap ini adalah selain daripada perbelanjaan tetap tadi, iaitu pemberian pada ibu bapa, barangan dapur, utiliti rumah dan juga petrol. Jadi kita akan tambahkan 600 tambah 500 tambah 300 tambah RM250. Dan kita akan dapat RM1,650. Kemudian dari segi pemberian markah, tiap-tiap jawapan yang betul untuk tiap-tiap soalan, masing-masing kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 8. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelong mengikut maklumat yang diberikan. Di sini diberi maklumat V iaitu vertex ataupun bucu ataupun bintik dan E ini adalah edge ataupun tepi. Kita lihat di sini untuk bucu yang pertama adalah A, kemudian bucu kedua adalah B. Jadi kita lukis di sini secara rawak iaitu A di sini. Kemudian kita tengok tepinya adalah AB, bermaksud bucu A bersambung dengan bucu B. Jadi kita boleh lukis di sini seperti ini. Kita boleh lukis ikut kepada kreativiti masing-masing. Seterusnya kita lihat pula tepi yang kedua iaitu AC. Jadi A akan berhubung dengan C di sini. Jadi kita buat di sini C. Kemudian AA bermaksud A bergabung dengan A. Dan di sini merupakan suatu gelong. Jadi kita boleh buat gelong seperti ini. A ke A. Kemudian seterusnya B ke C. Jadi kita dah ada titik B tersambung ke titik C seperti ini. Seterusnya adalah B dan D. Jadi D tak ada lagi. Jadi kita lukis di sini D. Kemudian kita labelkan. Kemudian seterusnya B dengan E. Di E tak ada lagi. Kita lukis di sini E. Kita labelkan tersambung. Seterusnya B dengan F. F pun tak ada lagi di sini. Jadi kita boleh lukis di mana-mana saja. Dilukis di sini F. Sambung ke sini. Seterusnya C, D. Kita dah ada C dan kita dah ada D. Kita sambung saja ke sini. Kemudian C, D. Kita ada satu lagi C, D. Ini bermaksud berbilang tepi. Kita buat satu lagi seperti ini. Kemudian D, E. Kita sambungkan titik D dengan titik E di sini. Seterusnya D, E lagi sekali. Ada dua. Berbilang tepi juga seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah E, F. Kita sambung E, kita sambung F. Seperti ini. Jadi untuk melukis graf berbilang tepi dan mempunyai gelong ini, kita boleh lukis ikut kreativiti kita. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita akan dapat 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 9. Encik Carol mempunyai polisi insurans perubatan dengan Kudus Insurans dengan
peruntukan deductible sebanyak RM800 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 80/20 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh kudus insurans dan Encik Khairil sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM22,500. Baiklah, kos perubatannya adalah RM22,500. Pertama sekali, kita kena tolak dengan deductible terlebih dahulu. Iaitu kita ambil RM22,500, tolak dengan deductible RM800. Jadi kita akan dapat 21700. Selepas kita tolak deductible, baru kita akan agihkan co-insurans, iaitu 80% untuk syarikat Kudus Insurans dan 20% untuk Encik Khairil. Pertama sekali adalah syarikat Kudus, 80% terdarabkan dengan 21700 akan dapat RM17,360. Ini merupakan amount yang ditanggung oleh syarikat Kudus Insurans. Dan seterusnya untuk ditanggung oleh Encik Khairil sendiri, kita akan terus ambil RM22,500 ini, tolak dengan RM17,360. Dan kita akan dapat RM5,140. Seterusnya, dari segi pemberian markah, kita melakukan operasi tolak deductible dan kita akan dapat RM21,700, dia dapat satu markah. Kemudian untuk syarikat Kudus Insurans, kita dapat satu markah. Kemudian untuk Encik Khairil, kita buat operasi tolak satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang terakhir untuk bahagian A, iaitu soalan nombor 10. Darjah 4 menunjukkan dua segitiga bersudut tegak ACE dan DBE. BCE adalah garis lurus dan AE sama dengan DE sama dengan 8 cm. Hitung nilai X. Baiklah, di sini diberi AE adalah 8 cm, kemudian DE juga adalah 8 cm. Kemudian di sini diberi sudut 45 darjah, sini 30 darjah, sini ada 90 darjah. Maka di sini sudut kecil ini adalah 15 darjah. Dan kalau kita lihat, segitiga ACE ini merupakan segitiga kaki sama, iaitu panjang CE dan panjang CA adalah sama. Sebab apa sama? Kerana sudutnya adalah sama, iaitu 45 darjah untuk sudut A dan untuk sudut E juga 45 darjah. Baiklah, seterusnya kita akan dapatkan panjang bagi CE terlebih dahulu. Bagaimana untuk mendapatkan panjang bagi CE? Kalau kita lihat di sini, kita ada sisi hipotenus iaitu 8. Dan CE ini sama panjang dengan CA. Jadi untuk mendapatkan hipotenus, jadi di sini kita ada maklumat tentang hipotenus. Jadi kita boleh menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 8 ini bersamaan dengan panjang CE, iaitu kita letakkan sebagai X di sini, X kuasa 2, tambah dengan panjang AC, dia mempunyai panjang yang sama, jadi dia juga adalah X kuasa 2 juga. Kemudian kita punca 2 kan di sini. Sampai tahap ini, kita boleh terus tekan calculator. Kita akan masukkan 8, kita tekan alpha, kita tekan calculate untuk sama dengan, kemudian kita tekan punca kuasa 2. Kita masukkan X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Kemudian kita tekan shift, tekan calculate, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat panjang untuk X adalah 5.66. Kita bundarkan kepada dua titik perpuluhan, kita dapat 5.66. Baiklah, seterusnya untuk mendapatkan panjang BC ataupun panjang X ini, di sini kita ada sudut 30 darjah. Kemudian kita diberi maklumat tentang panjang DE ataupun sisi hipotenusnya adalah 8. Jadi kita perlu dapatkan sisi bersebelahan dengan sudut 30 darjah ini, iaitu kita akan ambil sebelah per dengan hipotenus. Jadi kita akan ambil cos. Kerana cos adalah sebelah per hipotenus, iaitu cos 30 darjah bersamaan dengan sisi bersebelahan, diletakkanlah sebagai X per dengan 8. Kemudian kita terus tekan calculator, terdapat X sama dengan 6.93. Jadi panjang BCE keseluruhan ini adalah 6.93. Jadi untuk mendapatkan nilai X iaitu BC ini, kita tolakkan dengan
5.66 iaitu 6.93 tolak 5.66. Dan jawapan kita adalah 1.27. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapatkan panjang CE, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya kita dapat panjang keseluruhan BCE dengan menggunakan cos, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita melakukan operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.